mengenai dengan bidang penulisan ya. Bidang penulisan cerita seram, prospektif penonton dan pengarahan. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Tuan Awang Haji Muhammad Hussein alias Haji Husin bin Abdul Rahman. Dan untuk itu kita akan bersama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Tuan, apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memang tidak asing lagi dalam bidang penulisan ya. Sama ada drama ataupun kalau kita ni kan bertanya Perambahan Brunei ke apa cerita-cerita yang memang Tuan Haji boleh membantu kita ni. Ya betul. Sekejap itu tadi ada juga mengongsikan mengenai bahasa-bahasa Brunei sedikit tadi. Yang apa tu? Pugai belabak. Pugai belabak. Pas punya pugai belabak katanya kekuatannya macam apa tadi? Kalau nak langsung sudah pandai berenang, terabang nak langsung pandai terabang. Menanang. Kalau pandai terabang tu ditalang saja. Okey. Baik, Tuan, sebagai soalan pertama Tuan, mungkin dapat Tuan tafsirkan sedikit tentang cerita seram ini. Ya, terima kasih. Cerita seram ini ialah cerita-cerita yang mana kalau kata ni membaca ataupun menonton bulu di tengkuk atau merimang naik. Orang Brunei kambang bulu. Kambang bulu katanya. Kambang bulu. Jadi itulah orang boleh menerais tekanannya bila menonton atau membaca cerita. Itulah ini katakan cerita-cerita seram. Jadi macam orang tadi untuk membuat cerita seram ini bukan sesuatu perkara yang mudah ya. Jadi mungkin Tuan Haji sebagai penulis boleh menyatakan tentang penulisan cerita seram ini macam mana? Ya, sekarang ni kalau kata melihat ke kedai buku, trend sekarang ni genre yang orang suka sekarang ni adalah cerita-cerita seram kan. Sama ada cerita bahasa Inggeris ataupun Melayu. Suka orang cerita seram ni. Jadi kalau dalam penulisan, ialah kita ni terpaksa menulis benar-benar macam mana penulis itu menulis sebegitu rupa sehingga kita ni takut kan? Takut bila membaca saja. Jadi takut itu kadang-kadang kalau dalam penulisan kita ni boleh diamkan dulu kalau takut. Kalau malam membaca boleh siang dibaca diteruskan. Tapi bagi kalau macam apa namanya ni cerita drama atau apa di televisyen atau di panggung wayang dia terpaksa dilihat terus-terusan. Betul. Jadi itulah antara beza membaca cerita seram dengan menonton cerita seram. Iya. Baik, mungkin kalau mengenai tentang cerita seram ini pasti juga ada benda-benda atau faktor-faktor yang membuatkan ianya takut dan ni khususnya adalah hantulah Tuan ataupun benda-benda gaib ini. Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit hantu-hantu yang rasanya boleh menimbulkan rasa seram. Ya, kalau macam di dalam apa namanya ni cerita-cerita Inggeris biasanya ada cerita Frankenstein yang mukanya berjahit-jahit apa tu kan, vampire semua sekali kan yang gigi keluar, dua batang gigi keluar, ataupun yang baru-baru ini ialah zombie. Ya, zomba. Zomba kan zombie. Yang orang bila dipegang badan zombie itu atau zombie memegang melarat. Ini cerita-cerita yang kan dalam bahasa Inggeris. Di kalangan masyarakat Melayu macam di Brunei banyak pula tu hantu tinggi dia, hantu sungai, hantu pelesit, Pontianak biasa sudah tu. Kadang-kadang ada juga hantu orang beranak. Itulah yang menjadi tren apa ni cerita tu macam tu. Dan juga ini Tuan, apa yang saya pegang di buku saya ini mungkin dapat dikongsikan sedikit, legenda seram dan mistik cerita-cerita Brunei kita ni. Kalau kita ingin menonton sedikit, saya tertarik juga dengan cerita-cerita ni. Tidak kiralah ianya berdasarkan cerita benar ataupun tidak. Yang penting biasanya kalau cerita-cerita Melayu ni memang akan menimbulkan lagi lebih rasanya kambang bulu. Dan juga telah pun dikongsikan sedikit, maaf kita akan dapat saksikan di belakangnya itu sinopsis Tuan. Antaranya tadi hantu raya yang Tuan ada kongsikan. Lagi apa lagi tu Tuan? Itu perpustakaan berisi Polong, Pontianak lagi, dan itulah mungkin ada nama-nama yang seringkali kita membuatkan takut kepada pembacanya. Ya, memang di Brunei sendiri tren penulisan cerita-cerita seram ini sudah
berkembang. Misalnya yang dipegang tadi itu ialah yang dibuat daripada satu peraduan menulis cerita seram yang didirikan oleh salah sebuah syarikat penerbitan di Brunei. Kalau tidak silap saya, sekarang sudah ada dua volume untuk 2 buah buku. Dan ada lagi satu tu dalam bahasa Inggeris, The Ghost, cuba lihatkan, The Ghost. Real Ghost Stories of Borneo. Ini kalau tidak silap sudah ada 4 buah buku. Saya sudah baca. Ya, cerita-cerita hantu di Brunei juga. Tapi yang cantik ini, saya terpegun juga. Penulisnya seorang doktor medical. Dr. Remington. Mesti banyak pasal di hospital. Seorang doktor medical tapi dapat penulis cerita-cerita itu. Itu yang menariklah. Tapi ada kaitan tuan. Beliau adalah seorang doktor medical, tapi adakah ada kaitan dengan kepakarannya dalam penulisan tersebut? Memang ada pasal ia dari segi seorang doktor dia awal Indah percaya mengenai hantu ni kan. Jadi dikaitkan macam mana soal-soal katakan orang tiba-tiba pengsan atau tiba-tiba menarais. Jadi dikaitkan dengan soal medikal. Ia kadang-kadang syok je membaca. Benarkah dan benarkah atau kata ni pihak kepada orang yang percaya pada hantu. Jadi seronok bacanya. Ada 4 volume tu kalau dia silap. Jadi ada kesinambungannya lah, bukan semata-mata cerita seram. Jadi dikaitkan juga secara saintis. Kalau pengsan kenapa sebenarnya apa yang saintifiknya betul. Dan juga di sini apa antara perbezaan membaca cerita hantu ni dengan menonton ataupun mendengar di radio? Ialah saya katakan tadi bahawa ada perbezaan. Kalau macam menonton kan, kita ni kadang-kadang terkejut. Kalau tadi di rumah kadang-kadang orang yang takutkan cerita hantu tutup semua. Tapi sebenarnya ia kesan anus tu, kesan bunyi situ. Ya, betul. Kalau yang ampai-ampai gambar mana jo memberi takut, tapi kesan bunyi itu sama sebab menakutkan, muziknya low tone ataupun high pitch. Jadi tadi pun takut jadinya. Sama jo di panggung wayang. Kalau kita ni melihat wayang kadang-kadang ada orang berteriak-teriakan terkejut kan. Orang pencipta penerbitnya sengaja membuat orang terkejut supaya kadang-kadang iyalah kalau orang teki bini ada menakut lakinya tu takut. Betul. Padahal kadang-kadang kalau kita ni diamkan suaranya, kita lihat macam dia aja beri takut. Dia beri takut. Cuba perhatikan mana-mana. Kalau cerita hantu Indah pernah batah dilatkan image-nya tu. Selayangnya. Tapi yang memberi takut tu ia ada muziknya tu. Seolah-olah tu hidup sekejap pelitian kita ni. Tapi kalau ia still, Indah nak nampak apa-apa tu apa juga lukisan itu di flashnya ni kadang-kadang bayang-bayang ataupun memberi takut. Jadi bermakna tuan kalau kita ni membaca ni atutah yang lagi menghidupkan suasana. Mesti pandai ayatnya tu macam mana ia menjadi hantu. Tapi ada penulis yang begitu bagus. Ketani walaupun ini cerita seram, ketani terus baca, ketani mau endingnya. Sebagai contoh ni jangan sebut namanya ni, banyak sirinya ni. Terpaksa dia habiskan buku tebalan ni untuk melihat apa jadinya tu. Jadikan satu novel lah. Satu janji. Penulisnya orang Sabah kalau silap ni. Ini cerita Korea. Cerita Korea diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Ia cerita mengenai dia serama penuntut lah. Tapi ia kena penyakit. Penyakit itu pulang benar-benar. Tapi kan dikaitkan dengan soal-soal pembunuhan. Dan ada satu lagi di sini. Kalau Ketani lihat, memang ia seorang wanita lah. Wanita memang indah seram usulnya. Bagaikan wanita sedang menutup mata lah. Bagaikan wanita menutup mata catulah. Tapi ini mengenai dengan image. Tapi kalau kata dilepaskan, ia akan menjadi satu seram. Rasa-rasanya kalau berdiri depan Muammar, dia kata hai, saya kata bye. Hai, bye-bye. Juga ada cerita-cerita seram ni mengikut tajuk.
Tajuk itu sudah kadang-kadang seram. Macam misalnya ada saya bawa buku sini. Ini yang ini Pugai Belabak. Pugai Belabak. Kalau orang tertua tahu pugai-pugai ni lagi dulu. Kalau kan orang kan mau selalunya pugai-pugai ni. Di pugai itu orang tu sama ada laki-laki mugai bini-bini atau bini-bini mugai memugai laki-laki. Tapi yang ni pugai Belabak ni lagi orang tertua lagi dulu. Kalau yang memugai pugai Belabak, anak lasong batu pun boleh menanang. Kuat tu. Kuat tu. Jadi apa lagi? Jadi pugai ini boleh dikatakan sebagai sihir lah. Macam bentuk ilmu lah macam mana kan. Tapi dikaitkan juga dengan cerita-cerita seram tu. Bila orang memugai kan. Betul. Jadi bagaimana bentuk orang yang takut bila mengikuti cerita seram? Kalau tadinya kata pasal bunyi-bunyi tu kan, dan ada juga jalan ceritanya. Itu orang kata ni, kalau misal kata orang dah ada bunyi-bunyian atau jalan cerita saja, tapi bila saja ia membaca pun orang ada rasa takut. Apa antara plot-plot yang dimasukkan dalam cerita berkenaan kalau dalam bidang penulisan? Ialah ia berkaitan dengan minda seseorang. Kadang-kadang dalam cerita tu dikaitkan dengan kubur, kan, kubur, kemudian tempat sunyi, di hostel kah, di hospital seperti kata Atul tadi itu kan. Saya baru menonton tu hari minggu lepas sekali cerita mengenai itu lah. Ada je cerita tu lah. Tapi mengenai itu doktor buat postmortem bah. Mayat seringnya mengutung-utung itu. Kemudian di cut away-nya kamu mayat itu pasang sekali. Mayat itu tidak pulang hidup mula-mula tu. Tapi kemudian macam timbul. Jadi itu tah caranya membuat itu kan ketani menjadi berdebar. Berdebar kemudian Anthony sekarang bangun ni bang. Iya. Jadi cantik sekali. Jadi ia berlerutan. Jadi kalau kita menonton kabak-kabak je itu. Betul. Terutama bila malam kan siarannya malam itu ni. Sekarang ni kalau kita menonton TV negara jiran, banyak tu cerita tu. Waktu malam lagi tu tayangkannya. Waktu malam. Itulah. Dan juga apa yang kita ketahui selalunya kalau cerita-cerita seram ni, ianya banyak plotnya yang dimasukkan mengenai dengan sihir. Sihir dan juga ada yang katanya kena tuntut lah, ia susah untuk mati, jadi kalau dia mati mesti ada penggantinya dan juga sebagainya. Jadi itu antara plot-plot yang dimasukkan. Pakai susuk. Jadi macam mengolahkan cerita tu ia akan menjadi seram. Dan adakah dengan juga image yang dibuat itu juga menjadikan salah satu faktor utama dalam bidang penulisan dan juga pengarahan macam mana? Ya ada kaitan tu. Kalau imajinasi penulis itu begitu kuat sehingga kalau kita membaca seolah-olah kita menonton walaupun membacanya. Betul. Itu kekuatan penulis cerita-cerita seram tu. Ia dapat membayangkan macam mana gerak laku insan yang bakal kena rasuk kena apa semua sekali. Jadi itulah kekuatannya. Juga dari segi pengarahan membuat filem ini hati-hati juga diorang membuatkan supaya segmen hantu kan datang itu dibuat sebegitu rupa supaya ia menakutkan bah. Ia macam berjalan, kadang-kadang pintu termelagor apa semua sekali kan. Ya itulah, itu jadi sebagai contoh entiti lah tu tuan. Belum tahu apa sebenarnya. Urang kah? Kucing kah? Tiba-tiba melagor, tiba-tiba terkajut. Ketani pun terkajut melihat. Itulah. Padahal bukan peluang takut banar. Betul. Dan saya tertarik juga tuan, kalau kita ni sentuh mudah kalau melihat secara tontonan kita ni menonton benda tu dengan ada bunyi-bunyi, tapi kalau cerita ianya membuatkan kita ni untuk terfikir. Dan tadi tuan ada menyentuh kata-katanya tu apa yang membuatkan seorang pengarang tu pandai untuk mengubah. Ini antaranya kita ni boleh baca sedikitlah perenggannya. Kamu 2 orang sajakah ni? Tanya security itu kepada kami dan kami pun hanya menganggukkan kepala kami.
yang di luar tu bukan kawan kamu. Ataupun sudah macam okey. Itu ada tetamu lain. Cerita-cerita ni memang satu itu suspend kan. Kadang dulu saya ada pernah mendengar di sini ni di RTV sendiri kan ada seorang DJ lah duty di radio ni. Yang pernah tugas di kawan di sana. Jadi bila dia masuk ke studio tu dia lihat ada seniornya, jangan sebut nama lah. Seniornya kan mungkin bekerja. Mungkin bekerja. Ya, lepas dia bekerja naik ke atas. Tinggal sininya di bawah tu. Tapi bila sampai di biliknya, terlihatnya ada juga sama orang tu. Tanya, lah jujur kita. Orang tu pun menjawab secara natural. Jadi terfikir siapa sebenarnya dalam kaunti itu hanya. Dia bunyi-bunyi tapi rupa sama. Ini cerita jangan kau pulang takut. Hanya sekadar cerita sajalah. Hanya sekadar cerita. Nanti saya akan bercerita kepada Muammar lah secara personal. Baik, itulah antara cerita-cerita yang dapat kami kongsikan bersama Auda. Ada perbezaannya daripada secara movie ataupun secara tontonan dan juga secara cerita, dan juga kalau diikutkan mungkin bagi pendapat tuan yang lebih menakutkan adakah membaca dalam buku ataupun menonton? I think kurang lebih sajalah. Kurang lebih. Apa yang saya tekankan ialah macam mana penciptaan itu kan. Macam dulu kalau penulis mengambil masa kan macam mana supaya suspend tu. Kalau dulu teknologi baru, masa saya bertugas di sini dulu, kalau kan buat hantu ini bangun payah bang. Dibuat satu orang tidur baring, kemudian digambar, kemudian di lock kamera. Satu lagi dibuat je macam mana bayangnya di apa ni? Orang itu bangun pulang tu, baru di overlay. Jadi bila sudah dimainkan macam roh itu bangun macam. Atau lagi dulu teknologi sekarang senang. Main banyak apps macam-macam, boleh buat gambar pun boleh, soundnya pun banyak. Sekarang ni bank sound macam-macam, bunyi dalam telefon pun ada. Suara hantu kan macam-macam, bunyi menerais dah, menangis dah, ketawa mengilai. Mengilai ataupun sekali. Jadi itulah sangat teknologi. Kalau buku ya menulis teknik macam tadi kan dibacakan oleh. Ya, betul. Jadi terpulang je lah. Kamu dua orang saja. Simple pulang hari itu. Tapi bila yang ni? Tadi sudah bayangkan. Kalau dua orang, siapa ada seorang kata tadi. Itulah. Jadi itu sudah memberi kapak-kapak. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana untuk menggalakkan supaya penonton tidak merasa seram bila menonton cerita hantu? Tapi namanya cerita hantu simple saja. Macam di RTV atau di mana-mana stesen. Bayangkan kalau seorang orang kemudian perlahan-perlahan dia akan melihat bunyi macam hantu itu. Jangan tertakut, itu filem saja Pak. Satu bayangkan bahawa di belakang scene itu ada kru betul kerajaan. Mana ada seorang tu habis soundman apa, lighting man, cameraman apa. Banyak tu. Mana jom mereka takut. Jadi kita bagi dia orang tu yang melihat. Kalau kata ni tahu, tapi yang bagi orang yang pernah melihat macam mana. Tapi ada juga iklan kadang-kadang kan iklan ni di hantu apa namanya idea hantu jadi iklan. Pernah kali habis kita pun pernah lihat bagaimana sebuah kereta masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba ada hantu Pontianak. Di stopnya kereta tu. Jadi stopnya kereta tu tiba-tiba hantu itu menerai. Takut pulang tu Pak. Rupanya kereta itu kereta moden Pak. Dia ada pilot, dia ada driver. Cerita hantu juga. Tapi dibuat iklan saja. Komedi lah ya. Komedi kan. Tapi hantu pulang takut ni. Balik. Sebenarnya memang orang takut. Orang takut. Lagu pun banyak. Lagu Pontianak Ahmad Daud dapat. Betul. Banyak. Tapi itu kombinasi music, sound effect, visual digabungkan sama-sama. Boleh sama ada jadi menakutkan, seram ataupun indah. Jadi itulah terpulang juga pada Auda sebenarnya. Yang mana lebih menakutkan bagi Tuan Najib sendiri katanya kedua-duanya sama, tapi terpulanglah kepada penulisannya, kepada yang mengarahkan itu. Macam mana akan membuatkan orang menonton ataupun membaca tu takut. Yang penting jangan juga kita ni terlampau takut hingga kan ianya boleh membuatkan kita ni mengigau pada malam tu Tuan Najib. Jadi secara ringkasnya Tuan Najib, saranan Tuan Najib kepada mereka sebagai seorang penulis untuk cerita-cerita seram ini, silakan. Ialah seperti juga genre lain ini, ia memerlukan pengkhususan pengkhususan pengetahuan macam mana kita ini mencipta cerita
sebegitu rupa sehingga ia boleh menyeramkan. Ya. Ia boleh menyeramkan dan meyakinkan. Dan yang pentingnya ialah supaya ia ada membina satu yang positif. Macam cerita-cerita hantu di negeri barat, penghabisannya selalu untuk merawatnya ditunjukkannya cross. Kita ni mana boleh macam tu? Kita ni membaca Al-Quran, surah Al-Kursi. Jadi ini secara tidak langsung mengajar kita inilah supaya berpandukan pada anugerah Allah. Betul. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya segmen yang kita bawakan dengan penulisan ataupun bidang penulisan cerita seram, perspektif penonton dan juga pengarahan, semoga ini dapat memberikan manfaat ya pada audio penonton yang bersama kami di pagi ini. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman dengan pengisian dan juga perkongsian sebentar tadi ya. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.